Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kita berkumpul lagi. InsyaAllah hari ini menyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan gagasan Tafsir Ibnu Katsir. Kita dah kita jumpa, alhamdulillah kita dah habis sampai ayat 115 surah An-Nisa. Dia sekejap kita buka. Di kali terakhir kita bincang itu, kita ambil sampai ayat 115 surah An-Nisa. Yang mana dalam ayat tersebut Allah SWT memberitahu dalam 114 115 dua ayat tu. Okey. 114 115. Kita ambil. Allah tanya kan, la khaira fi katsirin, yang kebaikan pada banyak daripada bisik-bisik mereka atau kata-kata mereka satu sama lain, illa man amara bi sadaqatin, siapa-siapa yang memerintahkan dengan kebaikan. Untuk bersedekah, memerintahkan menyuruh untuk bersedekah atau ma'ruf kerana kebaikan, atau islahin atau pembaikan bainan nas antara manusia. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah, dan siapa yang inginkan itu mencari redha Allah Taala, maka Allah Taala akan berikan dia ganjaran yang besar. Mensyaki Rasul, siapa menentang Rasul atau menjadi tidak bersama Rasul, imba lima tabayyana lahu huda, sebenarnya kepada dia petunjuk. Tabi' ghayr sabil min, dan ikuti jalan selain jalan orang beriman, bukan jalan orang beriman, itu para sahabat Nabi sallallahu yang beriman dengan Rasulullah. Muwallihi ma tawalla, kami alihkan dia kepada apa yang dia beralih kepadanya. Wa nuslihi jahannam, yang kami masukkan di dalam jahannam. Wasa'at masirah, dan ia seburuk tempat kembali. Jadi ayat ni kita dalam masih lagi dalam lingkungan tajuk hukuman Allah adalah keadilan mutlak, balasannya adalah kebenaran dan juga keadilan. Mana bila Allah Ta'ala balas kepada manusia itu. Sebab dia, kita mulai pada 105 potongan ni, mulai 105 itu berkenaan dengan apa, bila Allah Ta'ala turun ke kitab Nabi SAW, Allah Ta'ala beri amaran jangan menjadi untuk orang yang zalim, sebagai apa, untuk orang yang mengkhianat sebagai pembela. Itu yang sampai pada tajuk ni lah. Masih lagi perbincangan yang terakhir kita ambil itu berkenaan dengan tajuk amalan kita dikira dengan perbuatan kita sendiri, bukannya dengan masa perbuatan orang lain. Orang lain buat salah, dia tanggung diri dia, kita buat salah, kita tanggung diri kita. Masalah penggandaan, kalau contoh macam kita mengajarkan orang kejahatan, itu tajuk lain. Okay, jadi masih lagi tajuk yang sama. Yang terakhir kita bincang itu, kita ambil ayat 114, kita sebutkan berkenaan dengan kedudukan kata-kata perbualan manusia ini tak ada kebaikan kecuali benda-benda berkenaan. Kita terangkan berkenaan hadis Nabi SAW tentang yang Nabi kata, aku tak kira pembohongan. Okay. Itu controversial sikit sebab termasuk tajuk poligami. Siapa tanya soalan tak? Okay. Ala-kulihal kita bincangkan itu, dan memang kita kata siapa buat itu untuk mencari redha Allah Ta'ala, maka Allah akan berikan ganjaran besar. Sementara siapa yang menentang Rasul atau berada pada lawan pada kebenaran Rasul, maksudnya dia berada pada belahan yang lain, Rasul pada kanan, dia belah kiri, atau Rasulullah pada tempat, dia tempat yang lain, tidak bersama Rasul SAW dalam pilihan atau pemilihan sebagainya, maka dan diikut jalan selain jalan orang beriman, jalan para sahabat Nabi SAW, tidak petunjuk, okay? Maka Allah akan alihkan dia mana nak pergi. Allah tak hiraukan, dan Allah bahkan jadikan dia pergi dalam keadaan dia happy, tak rasa pun sempit, sesak ataupun rasa bersalah dalam mengikuti selain jalan Rasul. Okay? Dan dapat Allah kata, kami akan masukkan mereka dalam neraka, wasa'at masirah, itu seburuk tempat kembali. Imam Syafi'i rahimahullah menggunakan ayat ini sebagai dalil untuk wajib ikut ijma'. Wajib ikut ijma'. Ini kita kata antara antara istintaj ataupun istinbat ataupun penghasilan maksud yang sangat kuat. Ini buat Imam Syafi'i rahimahullah. Sebab ujung tu Allah Ta'ala kata akan masukkan jahannam. Menunjukkan bahawa tidak boleh seorang tu
kata dia tak ikut Rasul ataupun ikut jalan berlainan. Ni benda-benda yang kena jaga sikit. Okey. Okey, ni kita masuk insya-Allah potongan baru. Ini masih tajuk sama tajuk ini masih lagi berkenaan hukum Allah Taala adalah keadilan Allah Taala akan balas kebaikan keburukan, hukum Allah Taala mutlak, tak siapa boleh ubah, dan balasan Allah Taala kebenaran dan keadilan. Kita masih dalam bahagian sama Baik. Ini kita masuk baca dulu ayat baru. Insya-Allah 116 sampai 122. Panjang sikit bacaan kita hari ini, tapi dia pasal tajuk dia berkaitan okey. Tajuk dia berkaitan kita baca habis dulu baru kita terangkan tafsir. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. In yad'una min dunihi illa inatha wa in yad'una illa syaitanan marida. La'anahu Allah wa qalat la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa wa la'udillannahum wa la'umanniyannahum wa la'amurannahum falyubattikunna adhanal an'am wa la'amurannahum falayughayyirunna khalqallah wa man yattakhidhish syaitana waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Ulaika ma'wahum jahannam wa la yajiduna 'anha mahisa. Walladzina amanu wa 'amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Wa'dallahi haqqan wa man asdaqu minallahi qila. Baik. Innallah, sungguh Allah Taala, la yaghfiru an yushraka bihi, tak mengampunkan. La yaghfiru, tidak mengampunkan. An yushraka bihi, bahawa disekutukan dengannya. Allah tak akan mengampunkan disekutukan dengannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan dia mengampunkan apa selain itu bagi siapa-siapa yang dia kehendaki. Wa may yusyrik billah, dan siapa-siapa menyekutukan terhadap Allah Taala dengan sesuatu, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka telah sesat dengan sesat yang sangat jauh. Maka sesat dekat, sesat jauh. In yad'una min dunihi illa inatha, tiadalah mereka menyeru selain daripadanya itu Allah Taala, kecuali inatha, nama-nama perempuan. Inath, kalimah tu inath perempuan. Dia berkata unsa, inas, plural dia inas. Unsa, singular dia unsa, plural dia inas. Okay. Sebab nanti kita baca nama berhala-berhala tu sebenarnya banyak diambil bersempena dengan nama perempuan. Diperempuankan akan nama-nama Allah Taala, macam apa Allah jadi Allat, kan, Aziz jadi Uzza. Okey, yang contoh macam apa diterbalik-terbalikkan nama tu kepada nama perempuan, di opposite. Illa inatha, kecuali wanita-wanita, perempuan, nama-nama perempuan. Wa yad'una illa syaitanan marida, dan tiadalah mereka menyeru kecuali syaitan yang marida, yang menentang, yang berdegil melawan. Okey. La'anahullah, telah melaknatnya Allah. Syaitan ni telah melaknatnya Allah Taala. Allah telah melaknat syaitan. Oh, tu jadi maf'ul bih. Allah tu fa'il. La'anahullah, telah melaknatnya siapa? Allah. Dan mim tu ada waqaf lazim situ waqaf lazim. Supaya dipisahkan di antara ayat pertama ni dengan ayat kedua, supaya kita tak salah faham. Mana melaknatnya Allah Taala, dan dia berkata, bukan Allah berkata, tapi syaitan yang berkata. Ya. Telah melaknatnya Allah, dan dia berkata, waqala, dan dia syaitan berkata, la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa, la'attakhidanna, pasti aku mengambil, min ibadika, di kalangan hamba engkau, nasiban mafruḍa, habuan yang ditetapkan.
Okey. Mafrud yang ditetapkan nasib habuan wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum. Aku pasti akan sesatkan mereka. Lam depan ni dengan nun tu taukid. Asal dia udillu je. Udillanna, aku pasti menyesatkan hum mereka. Wala umanniyanna tu umniyah lam tu taukid, nun tu pun nun yang kedua tu itu nun taukid juga. Umanni mana aku impi-impikan. Daripada umniyah, menjadikan sesuatu berimpian. Dia berimpian. Wala amurannahum, pasti akan perintahkan mereka. Amur, aku perintah. Amara ya'muru, amuru, aku perintah, aku suruh. Hum mereka, falyubattikunna adzanal an'am, pasti mereka mengerat, memotong telinga binatang-binatang ternakan. Nanti kita bincangkan tajuk dia apa. Okey. Wala amurannahum, aku pasti perintahkan mereka. Fala yughayyirunna khalqallah, lalu mereka pasti akan mengubah khalqallah, ciptaan Allah. Wa may yattakhidhi syaitana waliyan, barang siapa mengambil syaitan sebagai pelindung min dunillah, selain dari Allah Taala, faqad khasira khusranan mubina, maka telah rugi yang sangat nyata. Ya'iduhum wa yumannihim, dia itu syaitan menjanjikan mereka, wa yumannihim, dia mengimpi-impikan kepada mereka. Wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurra, tiada menjanjikan mereka oleh syaitan kecuali tipu daya sahaja. Ulaika, mereka itulah yang mereka mengikuti syaitan ni. Ulaika, mereka itulah syaitan dan siapa yang mengikuti syaitan. Ma'wahum jahannam, tempat kembali mereka adalah jahannam. Wala yajiduna anha mahisa, dan mereka tak dapati daripada neraka jahannam tu, neraka tu, mahisa, sebarang tempat penyelamatan, tempat lari atau tempat berlepas. Tempat selamatlah. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa amanu salihat, dan beramal soleh, sadkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan pasti akan masukkan mereka syurga, taman-taman yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, kekal mereka dalam selama-lamanya. Wa'dallahi haqqan, in janji Allah Taala yang sebenar-benar. Wa man asdaqu minallahi qila, dan siapa yang lebih benar bagi Allah Taala di sini kata-kata. Okey, baik. Dia kata qad taqaddama, telah berlalu, kata Mukathir menjelaskan tafsir ayat ini. Dia kata qad taqaddama, telah berlalu. Al-kalamu, perbincangan, ala hadil ayatil kalimati, ke atas ayat yang mulia ini. Dalam surah Nisa juga, dalam ayat ke-48. Ini dalam surah Nisa 2 kali orang ulang. Bunyi yang sama, iaitu innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini Allah tak akan mengampunkan disekutukan dengannya, namun dia akan mengampunkan apa selain daripada itu daripada syirik bagi siapa yang dia kehendaki. Ini kita buat bincang itu kan. Ini antara ayat yang para sahabat Nabi sangat-sangat bergembira, kerana kalau untuk dosa kita dikata semua orang boleh dosa. Tapi bila Allah Taala define dosa yang tak boleh ampun itu adalah syirik, mati dan syirik, maka tak akan diampunkan. Ini kita kata berita gembira bagi kita. Saja tak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi masalah zaman kita sekarang ni ialah benda yang datang Islam tu jelas terang, akhirnya jadi sama-sama balik. Bila mana manusia ini meninggalkan panduan daripada Allah Taala, dan daripada Rasulullah SAW. Mana apa Rasul terangkan daripada panduan Allah Taala, kalau tak ikut maka jadi macam lah. Macam baru ni ada kes video viral ustaz daripada satu pengajian di Kelantan yang dia isytiharkan, dia kata tak salah minta orang mati. Bahkan wali yang mati tu lagi bagus minta daripada hidup, sebab dia tak makan, tak minum, tak tidur dan sebagainya. Ini di antara kata-kata yang memang kita kata jelas-jelas adalah syirik. Bila kita minta pada orang mati. Orang mati tu selamatkan nyawa dia, diri daripada dihimpak oleh tanah, papan lahat, kalau ada papan lah, dimakan oleh ulat, gigit dan sebagainya. Dia tak selamatkan diri dia, kita minta pada dia pertolongan. Ini sangat jelas. Ini problem kita kata masyarakat Islam kita di Malaysia sekarang ni, benda macam ni pun masih tak faham. Bila saya tengok macam Jabatan Agama Islam sekat lah ustaz yang dikatakan so-called Salafi, Wahabi, tapi dia tak sekat orang-orang macam ni. Orang-orang yang mengajak kepada syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terang-terangan. Ini sangat bahaya. Sebab syirik ni ada di antara benda paling besar. Bahkan kadang-kadang mungkin orang tak faham. Bila kami para asatidzah kadang-kadang lebih menekankan tajuk akidah banding lain. Tak sibuk berkenaan benda lain, tak sibuk politik, tak sibuk sekian. Sebab tajuk pertama, kalau ni kata orang tu berdosa, makan rasuah, orang tu berdosa, berzina, mencuri, mengarak dan sebagainya,
dia masih boleh dapat ampunan si Allah Subhanahu Wa Taala. Peluang masih ada. Tapi kalau dia mati dalam syirik, dia takkan boleh lepas. Ni kena faham betul. Betul tak? Tajuk ni diulang dalam surah An-Nisa 2 kali. Tentang tajuk masalah dosa tak diampunkan itu adalah syirik. Tapi diampunkan dosa lain selain daripada siapa yang dikehendaki. Okey. Wa zakarna, dan telah Ibn Katsir kata kita telah sebutkan, kita telah nyatakan, kata ma ta'allaqu biha, apa yang berkaitan dengannya dengan ayat ni, ayat yang 48 tu. Ni 116. 116. So dua kali sebenarnya datang ayat yang sama dan surah An-Nisa. Kalau Al-Baqarah ada ayat macam tu. Macam ayat apa? 141, ayat ke 141 ayat. Baiklah. Tilka ummatun qad khalat, itu umat yang telah lalu. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Surah Al-Baqarah dalam ayat yang ke 141, 13 berapa ni? Okey. Okey, 134 dengan 141. Ayat serupa sebiji, ayat serupa. Okey. Ayat macam Ar-Rahman ada jugalah, fa bi ayyi ala rabbikum tukadziban, tu lagi banyak ulang kan. Tapi nak fahamkan yang apa yang kita nak tunjukkan kat sini adalah berkaitan dengan tadi masalah macam mana kepentingan tajuk masalah syirik ni. Syirik yang mana di sisi Islam adalah perkara sangat dahsyat. Okay. Kalau dikata dalam bangsa lain, agama lain, dianggap dosa terdosa. Tak ada perbezaan. Tapi dalam konteks wahyu, kita tahu bahawa syirik itu ada di antara dosa besar. Yang sangat besar yang takkan diampunkan. Siapa mati syirik takkan diampunkan. Siapa mati buat dosa lain boleh diampunkan lagi. Itu beza perbezaan. Okay, dia kata waqad rawa at-Tirmidzi an Ali. Kemudian Tirmidzi daripada Ali bin Abi Thalib annahu qala, bahwa dia berkata, ma fil Qur'ani ayatun, tiada dalam Quran satu ayat, ahabbu ilayya, lebih sukai siku, min hadil ayati, banding ayat ini. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun dzalika liman yasha. Jadi sungguh Allah Taala tidak mengampunkan disekutukan dengannya, namun dia akan mengampunkan apa selain itu bagi siapa dia kehendaki. Selain itu Allah Taala akan ampunkan. Seperti yang hadis kisah Abu Dzar jumpa Nabi kan, bila dia kata tanya Nabi tentang bila Jibril kata bergembira Muhammad, barang siapa mati dengan Muhammad kau tidak mengikutkan Allah Taala pasti masuk syurga. Jadi kan Abu Dzar tanya wa in zina wa in saraq, takkan kalau berzina, kalau dia mencuri. Nabi kata sekalipun berzina sebelum mencuri. Fahamkan bahawa keampunan itu besar si Allah Taala. Tapi hak pengampunan itu terpulang pada Allah Taala. Lepas tu dia kata liman yasha, bagi siapa dikehendaki. Bukan maksud dia mesti diampunkan, tak. Kalau tak nak ampunkan, tak ampunkanlah. Boleh orang tu kekal abadi dengan dosa dia. Tapi kalau tak nak ampunkan, dia ampunkan. Dia ampun kalau dia nak. Dan tak ada paksaan kat situ. Tak ada siapa kata boleh lepas. Tak ada siapa kata boleh lepas. Dan kalau ada orang tu kata dia ada kebaikan selain daripada keburukan yang dia buat, dia kena jaga sebab kebaikan dia mungkin dah hangus. Bayar kepada semua keburukan yang dia buat. So, macam mana api memakan akan kayu, macam tu kat keburukan atau ataupun ketidakelokan itu merosakkan akan amal. So amal kita takkan berguna kalau ini dosa tu banyak sangat. Sama je. Itu kena jaga-jaga sikit sebab kadang-kadang ada orang baca ayat ni dan dia jadi murjiah. Mana dia kata kalau tak ada benda pun asal tak syirik, dia tak apa. Dia tak buat dosa pun. Itu salah juga. Kefahaman yang salah. Kita kata kat sini memang dia kata pasal Allah letak di ujung tu liman yasha. Menjadikan dan mengampunkan untuk selain itu liman yasha, bagi siapa dia kehendaki. Siapa dia kehendaki maka dia dapat. Siapa yang tak dapat, tak dapatlah. Allah Taala tak terikat dengan sebarang perjanji untuk sesiapa yang dia mestikan. Dia nak buat, dia buat, tak ada siapa boleh tanya. Okey. Dia kata wa qawlu ta'ala firman lepas tu, wa may yusyrik billah, dan barang siapa yang semua qala, dia kata hadis tadi yang disebut oleh Tirmidzi itu hadis tu hasan ghaib daripada Ali bin Abi Thalib. Tirmidzi Tapi ada lagi tempat lain yang ada riwayat lain yang menyokong pengertian itu. Okey. Dia kata wa may yusyrik billah, dan barang siapa yang menyekutukan dengan Allah Taala faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka telah sesat yang jauh. Ai faqad salaka ghayra tariqil haqqi. Ghayra tariqil haqqi. Maka dia telah menyusuri selain jalan kebenaran.
wa dhalla anni huda, dia telah sesat daripada petunjuk, wa ba'uda an sawab, dan jauh daripada ketepatan atau kebenaran, kebetulan yang betul, jauh daripada yang betul. Wa ahlaka nafsahu wa khasiraha fid dunya wal akhirah, dia telah binasakan diri sendiri dan dia telah rugi nyawa dia, jiwa dia di dunia juga akhirat. Wa fatatu sa'adatud dunya, dan terlepas pada dia, terlepas terhadap dia kebahagiaan dunia wal akhirat, juga akhirat. Dua dah habis, tak ada benda tinggal. Okey. Wa qauluhu ta'ala, tekan ayat berikutnya. Okey, iyad'una, wa qauluhu, dan firman Ta'ala, iyad'una min dunihi illa inatha, dan telah mereka seru selain daripada dia, Allah Ta'ala, kecuali inas, nama-nama perempuan. Qala Ibn Abi Hatim an Ubay bin Ka'ab, kata berkata Ibn Abi Hatim daripada Ubay bin Ka'ab, dia kata iyad'una min dunihi illa inatha, tiada mereka menyeru selain daripada Allah Ta'ala kecuali perempuan-perempuan, apa yang betina. Qala, berkata Ubay bin Ka'ab, makul li sanamin jinniyah, berserta dengan setiap berhala itu ada jin wanita, jin perempuan. Bersama setiap berhala itu ada jin perempuan yang bersama untuk duduk dengan berhala tersebut supaya dia orang sembah dan sebagainya, kepada jin telah dia menyembah. Cuma macam saya sebut tadi, pada masalah nama, sebagian besar nama-nama berhala itu semuanya perempuan. Semua berhala itu perempuan. Dan perempuan, kebanyakannya, keseluruhannya nama perempuan. Lata, Uzza, Manah kan. Dari Manah jadi Manah. Dia tukar kepada perempuan. Okey. Dia kata waruwi aidan, diriwayatkan juga an Aisyah bin Ashar manha, iyad'una min dunihi illa inatha, tiadalah mereka seru, in tu maksud tiada, bukan sesungguhnya, in tiadalah mereka menyeru selain daripada dia, daripada Allah Ta'ala, kecuali wanita perempuan. Dia kata qala, berkata Aisyah, ausana, kecuali berhala. Okey. Waruwi an Abi Salamata bin Abdurrahman, diriwayatkan dari Abi Salamah bin Abdurrahman, Abdurrahman bin Auf, wa Urwah bin Zubair, wa Mujahid bin Jab, wa ghairihim, dan selain mereka, nahwa dzalika, seumpama itu. Mana dikatakan tadi mereka seru selain daripada Allah Ta'ala kecuali berhala-berhala saja, ausan. Ausan atau wasan. Adakah orang yang berpahaman boleh minta tolong dengan umat ini tersesat daripada Islam? Ya. Kerana kita lihat zahir di batinnya, kalau kita pasti maksudnya pada zahir amalan itu, tak ada, berada zahir je. Mana ada batin kat sini? Sebab kalau dia kata orang tu seru Allah Ta'ala dalam dilafazkan minta pada selain Allah Ta'ala, seru orang mati, syirik lah, tak ada cakap apa lagi. Sebab kita kelakar, saya tengok macam orang Cina, orang bukan Islam Cina, diorang kan banyak berhala-berhala tu kan. Kalau kita tanya balik pada diorang, berhala tu bukannya Tuhan. Dia kata atuk nenek kami yang baik dengan Tuhan. Atuk nenek kami yang baik kepada Tuhan. Kami minta pada mereka beritahu kepada Tuhan. So kat sini apa beza dia dengan orang Cina sebab atuk mereka? Betul panggil atuk-atuk. Atuk minta tolong kan. Dulu kita ada masyarakat Melayu kita kan, bila minta pokok besar ke, minta maaf tok nenek, cuci tumpang lalu. Sebab tu dia anggap bahawa yang merajai kawasan tersebut, tempat dia nak lintas so adalah atuk nenek dia yang hebat ataupun yang menguasai alam semesta bersama Allah Ta'ala, yang jaga hutan ke, yang jaga sekian ke. Macam apa masalah apa nak masuk hutan, bagi salam pada Nabi Sulaiman ke, Nabi Daud dan sebagainya. Ini semua salah. Mana dia ajar macam tu? Kita bismillah je. Minta kepada isti'azah yang Nabi ajar kepada kita. Isti'azah Nabi ajar kepada kita untuk masuk tempat yang kita tahu. Tapi tak ada kita minta izin pada siapa-siapa. Orang tu dah mati, macam Nabi Daud dan Sulaiman, mati dah. Dia tak menjaga semua jagaan tadi, Allah Ta'ala yang jaga. Batinnya kita pasti. Mana ada batin tak pasti kan? Sebab balik pada asal ini, kita kata dalam masalah kufur ni atau syirik ni, ada khafi, ada jali. Ada syirik tersembunyi, syirik yang nyata. Syirik tersembunyi ni macam orang tu merasakan, dia kata berkawan dia, kalau kau tak ada tadi, habis aku. Okay, itu syirik yang khafi, dia tak perasan. Memang asbab tu berlaku macam tu. Tapi dalam masa yang sama, perasaan dia, kalau mata dia anjing tak bunyi, habis mencuri masuk rumah. Itu dipanggil syirik yang halus. Yang kata-kata tak disebut tanpa perasan. Tapi kalau anda kata orang tu memang beriktikad bahawa yang mati tu berkuasa untuk menyelamatkan dia, tolong dia, tak kira wali dan sebagainya. Saya ulang balik. Tidak ada beza orang ni dengan Cina sembah tokong. Tak ada beza. Cuma beza orang yang pakai serban,
pakai jubah, itu je. Kalau dia kata orang Cina, tadi kita tanya itu Tuhan, dia kata bukan, ini atuk nenek kami baik dengan Tuhan. Maka orang Cina sampai sekarang macam siapa-siapa pergi kat apa surau Al-Hidayah dekat Tepung. Apa Baitur Rahmah punya pusat Baitur Rahmah punya pusat apa pengajian. Saya pergi tengok sana nanti insya-Allah lepas PKP selesai ni dia banyak kelas yang akan dibuat di sana. So dia kata kat situ kalau contoh macam kalau kita masuk jalan nak ke apa surau Al-Hidayah tu, di sini tepi jalan tu ada dua tokong. Dalam tu ada orang Melayu. Dalam tokong tu ada orang Melayu. Ada orang Melayu, ya, ada pakai keris dan sebagainya, pakai kopiah, pakai songkok. Ditanya kenapa? Baik pasal tadi, dia orang baik je boleh dijadikan perantara dengan Tuhan. So macam mana kita nak ada zahir batin? Macam mana kita nak kata dia orang salah? Bahkan kadang-kadang mungkin tak ada image. Dia tak nama je, macam pelik nama. Kalau kita apa, dia letak pelik nama. Pelik nama tu warna merah kan, ada tulisan, kemudian dia orang bakar colok dekat pelik nama berkenaan. Sama macam orang bayar nazar dekat kubur-kubur. Apa beza dia bawa buah lah, bawa kambing, sembelih ayam, bernazar kat kubur. Apa beza dia? Orang ni bakal letak limau, awak pun sembelih lembu. Sebelum dia letak benda tu kan, bila kita tanya, yang pelik nama tu, nama atuk nenek dia. Bagi diorang ada kepercayaan, kalau anak cucu kaya ni, macam mana ditanam atuk nenek, akan beri kesan pada kekayaan cucu cicit. Mana kalau atuk tu betul ditanam, maka akan untung 7 keturunan. Sebab tu diorang akan letakkan tempat altar yang diletak situ. Nama tu kita tanya balik, nama atuk nenek dia. So okay, kalau kita tengok situ tak ada berhala pun. So apa beza dia? Dengan orang sembah apa, pergi kubur wali. Macam makan Habib Noh ke. Ataupun macam kubur apa? Kubur dekat Indonesia. Apa benda tak. Ada musawar apa Habib benda tak. Atau macam kat Atrama. Sama je. Tak ada beza. Perbuatan pergi minta kubur. Tengah orang Cina pergi minta. Dekat dia punya apa atuk nenek dia. Macam Dewi Kuan Yin kan apa yang dia punya pegang pedang tu, dia cuma manusia. Tapi bagi orang ramai, orang tempatan, orang-orang yang dia sembah tu yang dia kata minta tolong tu macam dewa. Dah terlampau dekat dengan Tuhan. Jadi orang minta pada benda tu, minta sampai pada Tuhan. Apa bezanya ini? Yang pergi kat kubur wali kan apa beza? Tak ada beza. Sama. Biji je. Sebab yang Nabi ajar kita minta pada Allah. Quran pun sebut pada kita baca setiap hari, kita disuruh isytiharkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi kita pergi minta selain Allah Taala. Kenapa? Ini kita jaga sikit sebab masalah batin dan zahir ni, kalau pecah agama zahir dan batin, ini masalah lah. Kalau untuk penilaian amal, ya. Untuk kekufuran tak tunggu. Kan? Untuk penilaian amal, terpulang kepada Allah Taala pada dalam hati manusia tu. Tapi dalam masalah kufur, buat benda-benda tu kufur, tak dikata benda tu kena tengok apa niat dia. Sebab berhala sama berhala lah, nak kata niat apa lagi. Masih semua berhala tapi niat saya lain. Tak ada bezanya tu. Syirik itu syirik. Tak ada siapa perlukan kepada penjelasan apa dalam batin. Allah tak terima untuk diberikan sebarang doa seruan kepada dia. Allah kata ud'uni astajib lakum. Serulah aku mustajab untuk kamu. Yang dia minta pada wali suruh. Ini kita jaga sikit sebab benda-benda macam ni yang kita kata kefahaman yang berlaku, silap faham yang kononnya orang tersebut dia kena pergi kubur wali baru dapat. Maka minta hajat. Ini syirik. Confirm syirik. Tak ada siapa hilaf kat situ. Cuma orang-orang yang terlibat dengan tasawuf atau sufism, pasal orang masih lagi ikat diri mereka dengan guru. Guru telah mati pun masih lagi minta guru tu tolongan. Macam madat yang Hussein, madat yang minta madat pada syekh-syekh tarikat tadi. Kataan madat minta tolong tu, itu benda yang diorang sangka kan boleh. Sebab guru dia sesat kata boleh. Dia jaga sikit. Kemudian tak ada batin dan zahir. Dia tak ada zahir dan batin. Memang batin, memang zahir tu kufur lah dia. Tak ada macam kita bunuh orang. Dia tanya, niat awak apa? Kalau niat baik, okey lepas. Boleh. Kita bunuh orang, kan? Dia kabair, dosa besar ni, tak perlu niat. Tak ada tanya niat. Buat terus hukum. Tak ada kita bincang niat dia apa. Okay, macam orang tu bunuh kan. Kenapa dia bunuh? Pasal saya rasa orang ni tak boleh pakai itu. Tak boleh pakai. Itu kita jaga-jaga sikit. Okay? Baik. Now tak nyatakan, bila orang seru selain Allah Ta'ala tu, iyad'una illa syaitanan marida, yang telah mereka menyuruh ke syaitan yang menderhaka, yang berdegil. Maksudnya iaitu huwallazi amarahum bidzalika wa hasanahu wa zayyanahu lahum. Dialah syaitan yang memerintahkan mereka untuk itu dengan perkara itu dan mengelokkan ia
dan menghiaskan ia untuk mereka. Sampai diorang kata tak salah. Apa salah minta pada wali? Nah, hujah kan? Apa hujah dia? Nabi ajar tak ada. Nabi tak ada ajar para sahabat minta pada Jibril ke Mikail ke. Bahkan malaikat lagi patut kita guna. Kalau kita nak tawasul sangat kan, nak minta pada malaikat, minta pada yang sepatutnya dekat. Malaikat yang salin amal kita kiri kanan ni tiap-tiap hari naik turun. Zuhur apa asar yang malam turun, yang pagi naik. Lepas tu yang siang pada subuh tu, yang malam naik, yang siang turun. Turun naik bawa amal. Dan mengadukan amal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala tiap-tiap hari. Soalan, kenapa tak minta sebelah kanan kiri? Bang, nanti naik atas nanti, tolong sampaikan hajat saya kepada Allah Taala. Kenapa tak begitu? Ini nak fahamkan bahawa sebenarnya yang diorang nakkan adalah kesyirikan yang nyata. So, ini kalau ikut minta pada malaikat, tak salah patutnya. Betul tak? Malaikat kan hidup. Naik turun. Bawa berita kita punya amal kepada Allah Ta'ala. Menaik subuh tu, yang subuh tu akan bawa, subuh tu, yang malam tadi duduk dengan kita akan bawa kita kepada Allah Ta'ala. Betul, petang sekarang, yang asal yang siang, sekarang salin amal kita, akan bawa naik amal kita kepada Allah Ta'ala. Kenapa tak minta pada malaikat? Boleh kiri kanan. Bang. Ini nak fahamkan, sebenarnya perbuatan yang diorang buat ni sebenarnya memang nak cari sembah kepada orang mati. Sebab tu kadang-kadang kami gelarkan kumpulan-kumpulan sesat ni penyembah kubur. Tapi diorang marah. Pergi doa kat kubur, kita kata penyembah kubur atau gelaran kuburiun. Kan? Diorang marah. Tapi masalahnya realiti perbuatan sebiji macam orang kafir. Macam orang Cina yang sembah topekong. Tanya balik apa benda tu, dia kata sembah tu orang baik. Sembah orang baik, orang yang baik dengan Tuhan. So kat mana kita nak larikan? Serupa je. Pada orang bukan Islam yang buat macam tu, orang Islam yang ikut cara sama. Tak ada beza. So di mana kita nak tolong kata ada batinnya amal tadi. Dia pasal dalam konteks masalah dosa ni, ada dosa yang tersasul dan sebagainya, mungkin kita kata tersilap. Tapi ada dosa yang dia buat tersasul ke tak tersasul, dia tetap kena. Contoh macam bunuh. Tak tanya niat apa. Kalau kita bunuh orang tu, memang kita bunuh lah. Tak kata macam, dia tak niat macam tu. Unless memang dia bukan bawa ke contoh macam perkara tu berlaku, bunuh tak sengaja, tak tanpa niat. Maksudnya dia bawa kereta di jalan raya, kejajuan 110 km sejam, dia bawa 1 jam, orang tu terjun tengah jalan, dia langgar mati. Itu je lain tak sengaja. Yang accident. Adapun yang lain, yang mana orang tu intentionally pergi angkat barang, pergi tikam orang, mahkamah tak tanyalah. Tak ditanya, apa niat awak sebenarnya? Niat saya baik tuan hakim. Tak ada. Kalau pertahankan diri lah. Membunuh saya pertahankan diri, dia defend. Self defense lah. Jika dia bunuh orang saja, out of the blue tiba-tiba, tak ditanya berkenaan dengan niat. Macam curi lah. Tak ditanya niat curi tadi untuk bantu orang susah ke tidak. Macam Robin Hood kan. Dia curi daripada orang yang miskin bagi orang kaya. Tak pernah halal dalam Islam. Islam tak pernah halal ke mana sebut. Tak ditanya niat. Tak ada batin. Dia mencuri. Tak ada batin. Kan? Dia mencarut, tak ada batin. Dia mencarut tapi batin dia tak ada batin. Dia konsep masalah dosa, masalah batin dan zahir ni adalah dalam perkara-perkara yang kita contoh macam kes amal kebajikan, amal soleh. Kita kena jaga keikhlasan kita. Buat perbuatan kena serupa macam Nabi arahkan. Dalaman kita kena ikhlas. Dalam kes buat benda jahat, tak ditanya luaran kenapa, dalaman apa. Dalam benda maksiat, dalam benda mungkar, tak ditanya berkenaan dengan niat apa, bentuk macam mana. Dalam konsep masalah amal kebajikan, ada pertanyaan berkenaan cara niat kita lillahi ta'ala ke tidak. Kedua, cara kita ikut Nabi ke tidak. Itu dua. Itu ada dua. Kita faham masalah akan dipikir sebab zahir mungkin macam Nabi ajarkan, tapi niat kita ikhlas. Kita datang solat berjemaah kerana menunjuk ataupun kita pasal Pak Mentu datang rumah. So basically benda tu akan ada zahir dan batin. Tapi dalam bab masalah mencarut, tak tanya zahir dan batin, buruk tu buruk. Masa tu juga syirik. Syirik tak ada tanya zahir dan batin. Tidak tanya zahir dan batin. Jaga sikit. Ini benda-benda yang kadang-kadang diberi angan-angan oleh syaitan. Dia serupa sedikit. Siapa pula ni tekan mikrofon ni? Okey. Baik. Dia kata maksud syaitan tunjukkan benda tu baik. Pasal kes ni serban. Orang serban tingkat cakap, haji. Orang tu serban. Bukan serban. Ustaz awak ikut takkan serban.
Ini masalah syaitan cantik kan, benda mungkar menjadi cantik baik. Pasal yang buat tu wali. Wali buat. Ni jaga sikit Sangat-sangat bahaya. Okey. Bagaimana dengan amalan selawat ke atas Nabi sebelum mulakan suatu contoh nak basuh sayur? Itu rekaan semata-mata. Itu macam benda kalau kita kata buat benda yang tak syar'i lah. Ada beza, itu kan syirik. Contoh macam orang tu nak basuh sayur baca Fatihah. Apa beza dia? Apa beza dia? Kan, faham tak? Apa beza dia? Jadi maksudnya kalau orang tu macam sepatut baca bismillah, kita makan baca bismillah. Orang tu nak makan, dia baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini bagi tak syar'i. Tak ikut sunnah. Ikut pada ajaran Nabi, basuh sayur bismillah je. Buat benda kerja bismillah. Menambah pada agama, ni bid'ah lah. Ni bid'ah. Yang tadi sebut tu syirik. Ustaz, ada orang kata orang-orang yang diminta dikubur tak boleh dipanggil sesat. Kena amalan la haula wala quwwata illa billahil azim. Kenapa takkan sesat pula? Amalan tu sesat, orang tu buat benar amalan sesat. Takkan dia tak sesat pula. Ini contoh bagi syaitan telah hiasi. Syaitan hiaskan benda sebiji macam perbuatan penyembah berhala. Orang Islam buat, tiba-tiba kita kata tak sesat. Tahu tak? Kan kita tak usah solat lah. Amalan dikira bagi akhir hayat. Sejak bila Islam letakkan itu? Kita dalam mengejar redha Allah Ta'ala, kita bina amalan kita sekarang. Bukan tunggu nak mati nanti. Kita bina sekarang supaya sampai mati itu kita kekal. Ini syirik tiba-tiba mana tahu tentang dia akan bertaubat. Dan kenapa Allah Ta'ala define dalam Quran ada kafir, ada mukmin? Kenapa Allah Ta'ala define dalam Quran ada munafik? Ada munafik, ada mukmin. Kenapa Allah Ta'ala define? Asingkan. Ini kena jaga sikit. Dan ini contoh macam dikata kat sini kan. Oleh Ibnu Katsir, dia kata apa? Dia kata dihiaskan untuk mereka. Nampak benda amalan syirik. Tapi nampak tak salah lagi. Serupa macam Cina buat pun tak apa. Orang kafir buat serupa dah. Apple to apple. Kan orange to orange. Bandingkan serupa. Tak ada beza pun. Tak ada beza. Saya bagi dia orang yang mati, yang patung-patung mereka buat atau nama mereka letak tu, orang tu baik dengan Tuhan. Even orang Melayu pun jadi sembahan. Dia jaga orang Melayu pun jadi sembahan. Tapi dia anggap benda orang tu baik. Saya kata macam Ustaz Fassan dia cerita apa, ada jiran Cina apa kat rumah dia, memang sentiasa bagi hadiah pada mak dia, kata mak dia baik sebagainya. Saya kata dia jaga sikit. Tu ada can tu untuk jadi sembahan akan datang. Bahaya dia akan buat. Saya kat seorang kan saya cerita. Seorang abang apa yang kata apa, saya jumpa abang Talib ni sekarang ni apa, dekat Penang, dekat restoran. Dulu dia lepak dekat Islah Perlis. So waktu jumpa dengan dia, bersembang dengan dia, dia ada cerita dengan saya. Dia kata pernah sekali mak dia masih lagi bukan Islam, tinggal di Taiping. Di sini Taiping lah. Mak dia kata, lu balik lah kan. Mak dia cakap kat sini lah. Cuma dia terjemah oleh saya. Dia balik lah. Hari ni hari Jumaat, kita makan babi. Hari Jumaat. Lepas tu dia tanya mak dia, kenapa tak makan babi hari Jumaat? Oh, dia kata, lu tak tahu ke nyatuk yang kita sembah tu adalah orang Islam. Seorang Islam tak makan babi hari Jumaat, kita tak makan babi lah. Hormat pada nyatuk kita sembah. Dia sembah orang Melayu, tahu tak? Orang Islam. Ni nak fahamkan sekarang ni, apa beza yang geng pergi kubur, sembah kubur, minta dekat kubur tu, dengan orang yang sembah berhala. Apa beza ni? Cuma bukan dia memang asal pada tajuk, memang kesyirikan berlaku atas zaman Nabi Nuh AS, berpunca daripada orang soleh yang mati, orang baik yang mati. Tak ada beza pun. Serupa, sebiji. Itu yang masalah sekarang ni. Masalah pengakhiran hayat. Itu tajuk, itu ketulah Allah Ta'ala. Benda dia buat tu syirik-syirik lah, kalau dia bunuh. Tak tahu lagi, tak tahu tak terima dia. Kita tetap laksanakan hukum. Hukum berjalan. So Allah Ta'ala jadikan hukum ni supaya kita dapat bezakan di dunia ini dan anak kita faham ini sesat. Takkan orang tu cium batu nisan begitu kata tak sesat lagi nak. Tak tahu lagi apa jadi pada dia. Kita kata ahli neraka ke tidak? Itu masalah lain. Adakah dia ahli neraka? Wallahualam. Mungkin sebab bertawab, mungkin tidak. Tapi syirik, dia telah musyrik. Telah buat amalan syirik. Lepas tu kadang-kadang dalam perkara ni banyak kes bila geng-geng yang apa sesat ni, dia nak buat amalan syirik tapi tak nak mengaku musyrik. Macam sebahagian untuk guru kan. Saya ingat apa untuk guru bela pondok. Jual benda-benda pelik-pelik seperti apa, kayu kokak lah, buntat ular lah.
tulang duyung lah. Yang dikatakan kalau pakai ini nanti akan jadi sekian. Kan syirik tu. Suruh pada anak murid dia percaya bahawa cincin dia jual tu, besi yang cincin dia jual ni, ataupun keris yang dia bagi tu, ataupun batu cincin yang dia jual tu, memberikan faedah dan manfaat. Bukan syirik ke tu? Tak syirik. Jelas-jelas syirik kan. Tapi oleh kerana dia pakai serban, pakai jubah, ada janggut, dan duduk kat pondok pengajian Islam, last sekali dia orang kata, takkanlah Pak Guru tak tahu. Ini masalah dia. Ini syaitan hias. Syaitan hias. Yang menjadikan apa supaya manusia ni nampak benda haram jadi cantik. Tak nampak lagi Allah Alam. Tak tahu cakap apa. Wa hum innama ya'buduna iblisa fi nafsil amr. Sedangkan mereka hanya menyembah iblis pada masa yang sama. Ketika mereka buat pengabdian diri tu, penyembahan atau penyekutuan kepada Allah Taala tu, mereka sembah sebenarnya iblis pada masa yang sama. Kama qala ta'ala, Allah Taala firmankan dalam surah Yasin ayat 60. Dalam surah Yasin ayat 60 Allah Taala katakan, alam ahad ilaikum ya bani Adam. Tidak aku buat janji pada kalian wahai anak Adam. Allah ta'budu syaitan, yang kau sembah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Dia untuk kamu adalah musuh yang nyata. Allah terang macam tu. Allah Ta'ala nyatakan wa qala Allah Ta'ala ikhbaran. Wa qala Ta'ala Allah Ta'ala ikhbaran anil malaikati, beritahu tentang daripada para malaikat. Ceritakan apa malaikat bercakap pada hari kiamat nanti di hadapan Allah Ta'ala, dan bila datang perbualan hari seru menyeru, hari tak suara berbalah-balah di antara penyesat dan disesatkan. So ketika itu malaikat datang sebagai saksi. Malaikat kata apa? Annahum yaqulun yaumal qiyamati, para malaikat akan berkata di kiamat, al musyrikin, orang musyrik, alladzina idda'u ibadatahum fid dunya, yang mereka mendakwa mengabdikan diri kepada para malaikat di dunia. Dia kata kami sembah malaikat. So Allah Taala kata malaikat akan cakap. Okay. Dia kata maka ya'budunana, mereka tak sembah kami, ayat 41 surah Sabah. Balkan ya'budunal jin, maka mereka dahulu menyembah jin. Aktsaruhum bihi mu'minun, kebaikan mereka terhadap jin tu beriman. Mereka percaya dengan jin, kan percaya dengan Allah Taala. Macam orang percaya dengan wali tadilah, tak percaya dia tak percaya Allah Taala. Dia percaya wali itu yang boleh tolong dia, tak percaya Allah Taala tolong dia. Kalau kita kata minta pada Allah Taala direct, dia tak nampak jalan. Dia masih lagi kata takkanlah boleh minta direct, kita dosa banyak. Ni kena faham betul sebiji. Macam mana syaitan hiaskan, kita tengok kat Malaysia ni mana-mana, tapi memang kita lihat kan, saya sebenarnya kami dulu pun kita di Gaza Taklim pun memang lama dah buat kerja ni. Kita dedahkan tentang tajuk apa yang Hadramaut, yang kata Habib ni kan, memang tunjukkan orang buat apa dekat kubur-kubur, berdoa, merayu kan. Sampai sekarang bila ada mati di kalangan mereka ni, kubur dijadikan macam tempat ibadat, ada bunga digantung, ada sekian dan gambar sekali, orang datang menangis kat situ. Macam apa Habib Munzir Al-Musawwar dekat Indonesia, mati kubur dia disembah, tahu tak? Sekarang kita tanya balik, siapa ajar menyembah kubur ni? Kalau anda kata macam ustaz tu kan, yang apa Muhaizat, yang dia cakap direct, dia cakap benda tu, itulah ajaran yang orang bawa. Siapa nampak geng-geng apa yang serba tingkat pakai selempang, ajaran mereka adalah minta pada wali, bukan minta pada Allah. Ajaran mereka macam tu. Sebab tu bila mati dia orang, kubur tu akan disembah. Dia nyalakan sekian, dia duduk dekat kubur. Para sahabat Nabi tak tidur kat kubur Nabi. Mereka tinggalkan kubur Nabi, pergi sibuk berdakwah, sibuk berjuang, berjihad. Kalau dia kata para sahabat Nabi duduk kat kubur macam orang-orang ni, nescaya tak sampai Islam pada kita. Islam takkan merajai 2/3 dunia. Takkan sampai Islam kepada sampai sepadan Cina. Okay, tak sampai macam tu. Sampai ke Perancis, sampai ke Eropah, takkan sampai. Sebab kalau para sahabat mempunyai perangai, sikap macam orang-orang sufi, Islam takkan berkembang. Ini kena jaga sikit. Sebab tu kena perhatikan balik. Dan cuma benda ni kalau kita lihat ada perbincangan baru ni tentang batiniah. Dan saya dijemput oleh UFSI untuk seminar dalam talian. Tapi saya di rumah lah, dia buat kat UFSI. Jadi semua audience dengan Facebook sekali ada. Jadi bila perbincangan memang kita bincangkan batiniah yang datang ke tanah Melayu. Memang sebenarnya benda ni kalau kita lihat balik, dia berpunca daripada asal ketika Islam datang. Pasal yang bawa kepada kita pedagang Arab yang daripada Iran, daripada kumpulan Syiah Ismailiyah, kemudian daripada India pun sama. Yang mereka ni datang bawa sebab kubur kuat. Sampai sekarang masih lagi orang India yang Muslim, kubur tu tak boleh lepas. Buat upacara tahunan, bernasyid-nasyid depan kubur. Macam Allahu yang lagu Raihan tu kan.
Itu lagu depan kubur. Lagu yang dinyanyikan depan kubur pada hari raya. Memuji Allah Ta'ala tapi kat kubur. Gedung-gedang macam tu kat kubur. So benda ni nak kena faham. Ia bukan benda kecil, tapi orang Islam kita di Malaysia ni, walaupun pembentangan telah dibuat dengan beberapa kali oleh bahagian kajian akidah JAKIM pun buat kajian dan bahkan pergi sendiri ke Yaman tengok perbuatan kumpulan ni sembah kubur. Tapi dalam masa sama masih tak ada tindakan. Sebab ada orang backup. Sebab ahli politik ni memang tak senonoh perangai. Minta maaf cakap, memang kena cakap. Memang kena cakap. Jangan perangai tak senonoh. Tengah orang sibuk sibuk dengan masalah rakyat tak ni, sibuk berpuasa. Time bila ada amalan syirik turun pertahankan. Ni ahli politik ni kerja lah. Sampai kan tak ada tindakan diambil. Tiap kali nak diambil semua yang akan tolak. Tapi pada kita pada asatizah yang buat kerja, alhamdulillah. Kerja telah dibuat. Mana usaha telah disampaikan, ilmu telah disampaikan, usaha telah dibuat. Cuma siapa pihak yang terlibat yang tak nak tolong, dia dapat dia Allah Taala nanti. Siapa ada kuasa tak guna kuasa untuk jaga akidah umat Islam, tunggu depan Allah Taala nanti. So, benda ni adalah perkara-perkara yang tak boleh kita ringan-ringankan. Sebab tu para sahabat Nabi SAW bila dapat kuasa mentadbir atau mengurus agama, macam Nabi dapat kuasa takluk Mekah. First benda Nabi buat adalah pecahkan berhala keliling Kaabah. Ratakan kubur. Tak ada, Nabi tak benarkan berhala lagi disembah di kawasan berkenaan. Tak ada berhala sembah. Bahkan kubur yang tinggi diratakan. Ali bin Abi Talib kata Nabi utuskan dia untuk itu. Jangan jumpa sebarang berhala kecuali pecahkan. Dan jangan jumpa sebarang kubur yang tinggi kecuali diratakan. Tak nak jadi sebarang penyembahan. Tapi inilah masalah. Kira kita dapat kuasa tapi tak kerja untuk agama. Okay. Jadi bahkan mereka menyembah jin, para malaikat menafikan penyembahan manusia kepada mereka. Bahkan para malaikat kata diorang sembah jin, bukan sembah kami. Bahkan kebanyakan mereka pada jin mereka beriman. Tidak beriman pada Allah Ta'ala, beriman pada jin. Kalau kata wali-wali, tapi balik pada asal lah. Kalau dia kata orang yang mati itu baik, macam kisah malaikat lah, baik, maka akhir nanti dia akan nafikan, dia kata, ya Allah, aku tak pernah ajar dia benda ni. Tapi perbuatan itu buat dia lah. Itu ada syirik. Okey. Wa qawlan firman lepas tu, la'anahu Allah. Allah Ta'ala melaknat dia, itu syaitan. Ay taradahu wa ab'adahu min rahmatihi. Allah Ta'ala usir dia dan juga jauhkan dia daripada rahmatnya. Wa akhrajahu min jiwarihi, dan Allah Ta'ala keluarkan dia, usir dia daripada mendekatinya, berada berdekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. Dan dia kata apa? La'anahu Allah wa qala, dan berkata syaitan, la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa, pasti aku akan ambil di kalangan hamba engkau habuan yang telah ditetapkan. Ai maksud dia muayyanan muqaddaran maklumah, ditentukan, ditetapkan berkadar dan sedia diketahui. Pasal dia tahu pasal bila Allah siapkan neraka, iblis tahu. Bila siapkan neraka maksudnya ada penghuni. Kalau dia kata penghuni dia satu saja, dia nampak tak memenuhi kedudukan tadi. Pasti ada di kalangan hamba anak Adam akan masuk sekali bersama dia, dan jin yang kufur pun akan masuk bersama dia tahu. Iblis tahu dia akan masuk neraka. Lepas tu dia akan ambil di kalangan hamba-hamba Allah Ta'ala satu kumpulan untuk bersama dengan dia. Walau udillannahum, aku pasti sesatkan mereka. Ayat anil haq daripada kebenaran. Walau umanniyannahum, dan aku pasti impi-impikan mereka. Yakni uzayyina lahum tarkat taubati, aku akan hiaskan untuk mereka meninggalkan taubat. Nampak salah tak nak taubat? Yang sembah berhala ke, yang sembah sekian ke, yang sibuk dengan jin ke, atau sibuk beramal dengan amalan yang sesat ke, nampak dah salah. Tapi nak bertaubat tu tidak sekali-kali. Tidak sekali-kali. Kan? Minta perang mati, jelas. Kita tak akan bertaubat. Tidak akan bertaubat. Okay? Yep. Okay. Rujukan macam ni. Ini saya dapat buku ni. Macam apa buku almarhum Dr. Abdul Fattah Harun. Ini bincangkan tentang wujud batiniah. Yang mana zaman kat Malaysia ni, kumpulan-kumpulan sesat, tarikat dan sebagainya, banyak akan kembali pada tajuk ni. Okay. Ya, okay. Ahli sunnah dan wujudiah batiniah. Ini antara buku lah yang elok untuk kita pakai. Kami yang belajar bahasa Arab banyak benda kan boleh baca. Orang Malaysia limited lah. Orang Melayu kita yang tak faham bahasa Arab limited sikit. Dia kena jaga sikit benda macam ni. Bahaya, sangat bahaya. So, memang in the end orang kata dari alam ni, alam tu, alam sekian, orang tak mati. Kalau tak mati maksud dia sampai ke Allah Ta'ala. Sama je macam orang kafir yang bukan Islam.
percaya, tak ada beza. Tapi kes dia beza, yang topekong tadi kan tak pakai tutup aurat sebagainya. Cina tadi tutup aurat, yang Arab judi zina sebagainya. Tapi yang Muslim tadi kononnya pasal dia ikut wali. Wali tu bagus. Ini masalah dia. Sikit je beza dia. Beza bentuk rupa luaran. Konteks masalah perbuatan sebiji. Tak ada beza. Okey. Dia kata uzaina lahum, aku hias untuk mereka ayat aku taubah. Mana apa syaitan kata dia akan hias untuk manusia supaya tinggalkan taubat. Wa aiduhum mul amani, aku menjanjikan mereka akan angan-angan. Umniyah singular, amani angan-angan. Wa amurannahum bitaswif wa ta'khir, aku akan perintahkan mereka dengan apa? Akan dan melewat-lewatkan akan taubat. Lambat-lambatkan. Masa masih panjang. Baru 40 tahun. Baru 20 tahun. Baru 30 tahun. Baru 45 tahun. Tunggu. Taubat tu kemudian. Wa aghurrannahum wa ughirruhum, dan aku pedaya mereka min anfusihim, daripada diri mereka sendiri. Dalam mereka sendiri mereka akan buat. Daripada diri mereka sendiri. Mereka akan fikir diri sendiri sampai syaitan akan gunakan benda tersebut tak adanya nak bertaubat, dan orang tu sombong, rasa pandai. Lalu dia akan ditipu daya oleh syaitan daripada diri sendiri. Wa qaulu ta'ala firman lepas tu kita wala amurannahum, aku pasti perintahkan mereka falibatikun adzal an'am, aku pasti mereka akan memotong akan telinga-telinga binatang-binatang ternakan. Ini pasal perbuatan orang musyrik zaman dahulu. Diorang jadikan binatang ternakan tu ada habuan dia di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Maidah ayat ke-103. Al-Maidah 103. Atau ada tajuk dia berkenaan dengan apa perbuatan mereka. Mereka sebenarnya kalau ikutkan pada ayat berkenaan, mereka ada yang dalam mereka sebut dua. Dia ada 4 benda mereka buat pada binatang ternakan. Mereka jadikan binatang ternakan tadi binatang ternakan tu ada habuan berhala padanya. Jadi ini antara satu contoh lah. Maksudnya aku perintahkan mereka lalu mereka memotong telinga binatang ternakan. Qala Qatadah, berkata Qatadah, wasudi dan asudi wa ghairuhuma, dan selain mereka berdua, yakni tashqiqaha, mana pembelahan, pengeratan akan telinga tersebut. Wa ja'laha, dan menjadikan binatang ternakan tadi sammatan wa alamatan lil bahirati, dan jadikan potong telinga tu sebagai simatan, sebagai tanda atau alamat lil bahirati wasaibah, bagi bahirah. Bahirah ni adalah kambing. Dia kata bahirah ni adalah binatang yang ternakan yang dihalang pemerahan susu dia. Disekat pemerahan susu dia untuk berhala saja. Maka tak diperah susu dia sesiapa pun dari kalangan orang ramai. Kata saibah tu adalah mereka dulu letakkan binatang tertentu untuk Tuhan mereka. Tak dibawa atau binatang tersebut sebarang bebanan, dan takkan mereka takkan tunggang langsung. Jadi itu antara dua. Jadi sini kadang orang letakkan dengan sebab kelahiran. Bila lahir anak jantan straight 5 kali, maka binatang tu hak Tuhan. Terus siapa makan. Dia kadang anak binatang betina je 5 kali. So dia orang macam ada idea tambahan yang syaitan impi-impikan sampai mereka buat macam tu. Jadikan haram, ini tak boleh. Pada masyarakat Melayu kita pun ada kadang-kadang kalau binatang tu ada macam ni tak boleh makan, kalau macam ni tak boleh makan. Dia orang pandai-pandai dia. Ada benda-benda yang tak ada sebarang pelarangan agama. Tapi dia haramkan ikut suka hati dia. Okey. Wala amurannahum, aku pasti perintahkan mereka fali ghairuna khalqallah, mereka pasti mengubah ciptaan Allah. Okey, ubah ciptaan Allah ni ada banyak maksud. Okey. Kalau kita nak buat pada zaman sekarang, malah kita kata macam orang tu dia ada dia mengubah ciptaan dia lelaki, dia jadi perempuan, atau perempuan nak jadi lelaki. Ataupun hidung dia panjang ni nak panjangkan lagi. Ataupun ini tak sekian nak tambahkan. Ini contoh yang pertama ni ada masalah fizikal manusia itu sendiri. Okey. Ada yang ini kalau kita bahaskan. Tapi kita baca apa yang dikatakan oleh salafus soleh. Dia kata pada Ibn Abbas, yakni bidzalika khisyud dawa. Dimaksudkannya itu adalah pengkasihan binatang-binatang. Tapi benda ni kalau kita perhatikan balik, walaupun dia kata wakadha ruya an Ibn Umar wa Anas wa Sa'id bin Sayyid wa ghairihim. Demikian diriwayatkan daripada Ibn Umar
Anas, Sa'id bin Musayyab dan selain mereka. Tapi kalau kita lihat benda ni ada tak jadi. Pengertian ni agak tak jelas sebab Nabi SAW memang mengorbankan kambing yang dikasih, kambing yang telah kastrit, dibuang pada testis, so binatang tu akan jadi besar badan. So kambing macam tu Nabi korbankan. So kalau Nabi SAW korbankan tanpa cakap apa-apa, tanpa larangan ataupun suruh berhenti, maka tak timbul tajuk lah untuk kita sibukkan tentang telur dia ada ke tidak. Kat sini nak fahamkan kalau nak kata ubah ciptaan Allah Ta'ala, benda ni tak kena dengan perbuatan Nabi. Kalau Nabi korbankan kambing atau apa yang pun telah dikasih, dipotong dia punya testis tu, lalu badan dia besar. Ini kaedah untuk bagi badan besar. Menggunakan potong kemaluan, maka dia berhenti untuk sexual punya aktiviti, tapi dia jadi besar. Okey. So jadi yang kena balik. Dia kata waqarada fi hadis an-nahyu an dzalika, dan telah datang hadis melarang daripada itu. Tapi nak faham balik Nabi SAW korbankan. Waqala Hasan Basri, berkata Hasan Basri, yakni bidzalika al-washm. Okey, ini ada pendapat kedua. Yang kedua yang datang adalah Hasan Basri kata yang dimaksudkan dengan mengubah ciptaan Allah Taala itu adalah tattoo. Al-washmu tattoo. Kan buat apa titik cacah. Kan tattoo nama ke, tak kira bentuk rupa ke, corak ke, sama je, tak kisah. Kita dulu malas nak celak kan, letak celak bawah mata tu, tattoo siap. Dia tu fi sahih an Ibn Mas'ud annahu qala, dan sekitar hadis sahih daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa dia berkata, la'anallahu al-washima wal mustawshimat al-washimat wal mustawshimat wan namisat wal mutanammisat wal mutafallijat lil husni al-mughayyirat li al-mughayirati khalqallah azza wa jalla. Kata Allah Taala melaknat golongan wanita-wanita yang pembuat tattoo dan minta dibuat tattoo, wanita-wanita yang namisat, mencabut tukang cabut bulu kening, dan juga yang minta dicabut bulu kening, wal mutafallijat yang menjarakkan gigi dijarakkan, lil husni untuk kecantikan, al mughayyirat yang mereka yang mengubah, al mughayyirati yang mengubah khalqallah, ciptaan Allah azza wa jalla. Ini memang jelaslah kita ini kata perbuatan pada bentuk badan lah yang kita sebut kan, yang zaman sekarang boleh kena pada apa saja pembedahan yang bukan sebab kecacatan, tapi sengaja nak cantikkan diri bagi mendapat pujian manusia dan sebagainya. Mungkin orang zaman dulu kecantikan dia, dan kecantikan ni subjektif lah. Zaman dulu orang Arab anggap gigi jarang depan tu cantik. Kalau gigi terbuka kat depan, dia enggak kikir, gigi depan tu bagi jarang. Gigi tengah cakap sesungguh. Saya ingat dulu geng Arkam pun duk sibuk kata Abu Ya pun handsome sebab gigi jarang. Wallahu a'lam kan. Ni geng-geng pelik kan. Ala kuliah tapi kita kata ini pengubahan pada diri manusia ni. So maqala kemudian berkata Hasan Basri Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata al-anu man la'ana Rasulullah sallallahu man la'ana Rasulullah sallallahu wa huwa fil kitab azza wa jalla, fi kitabillah azza wa jalla. Mengapakah tidak aku melaknat sesiapa yang dilaknat dilaknat oleh Rasulullah SAW dan dia berada dalam kitab Allah azza wa jalla, yakni maksud dia qauluhu fi ta'ala wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, surah Asy-Syura ke-7. Dan apa-apa aku berikan kamu diberikan kepada kamu oleh Rasul, maka ambillah dia, apa dilarang kamu daripadanya maka berhentilah. Sebab ni pasal ada seorang wanita datang jumpa Ibn Mas'ud, ketika dia buka Quran kulit ke kulit tak jumpa pun berkenaan dengan larangan tattoo. Buka dah, sambung rambut tak ada pun dalam kitab. Itu Ibn Mas'ud bagi ayat ni. Dia kata kau tak dengar firman Allah Taala, wa ma atakum rasul wa khudhu ma nahakum anhu fantahu. Kata dia, dan Nabi larang. Macam mana aku nak tak laknat orang yang dilaknat oleh Rasul dan dia kitab Allah Taala, kitab Allah azza wa jalla. Sehingga memang dia jelas ini maksud mengubah ciptaan diri lah, badan manusia itu sendiri. Perempuan dia lelaki perempuan. Kalau cacat tak lain. Kalau orang tu ada kecacatan di pembedahan dibuat tak mengapa. Okay, macam dia ada masalah jantina. Ikut kepada jantina dia boleh jadi lelaki atau perempuan. So dia kena pilih salah satu untuk lelaki atau perempuan. So lepas tu dia buat pembedahan lah untuk mengubat kecacatan dia. Bukannya dia lelaki, perasaan dia perempuan tak ada. Banyak orang yang lembut tapi tak ubah jantina pun. Itu kan masak pun ada, selebriti pun ada kan yang kat televisyen dan sebagainya.
lembut tapi beranak pinak. Dia tak timbul tajuk masalah jadi buat hubungan yang jantan. Sikap atau cara bercakap tu mungkin dia, tapi tidak semestinya dia kena ubah atau ikutkan kehendak diri. Dia kata apa? Tuhan silap kan. Jadikan dia lelaki dalam pada perempuan atau perempuan dalam pada lelaki. Itu tak ada silap. Itulah ujian untuk orang tu dan ujian untuk orang lain. Okey. Wa qala Ibn Abbas, kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu fi riwayatin anhu, dan satu riwayat daripada beliau, wa Mujahid wa Ikrimah wa Nakhai wal Hasan, Qatadah daripada Mujahid, Ikrimah, Nakhai, Hasan Basri, Qatadah wa ghairuhum muslim mereka. Okey, fi qaulihi, tentang firman Allah Taala, wala amurannahum falyughayyiru khalqallah, aku pasti perintahkan mereka lalu mereka mengubah ciptaan Allah Taala, yakni pendapat ketiga, yakni din Allah, agama Allah Azza wa Jalla. Wa hadha, ini kaqaulihi seperti Allah Taala, bandingan pasal dalam ayat surah Ar-Rum ayat ke-30 tu ada sebut berkenaan dengan agama yang tulus tu betul tu adalah adalah ciptaan Allah Taala. Macam ni khalqallah kan, khalqallah juga disebut. Dalam surah Ar-Rum ayat ke-30 Allah Taala kata, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, maka hadapkanlah, tegakkanlah wajahmu kepada agama secara tulus. Fitratallah, fitrah Allah, allati fataran nasa 'alaiha, fitrah manusia di atasnya. La tabdil khalqillah, tiada tukar ganti bagi ciptaan Allah. Mana ini agama. Fitrah Allah itu adalah agama. Dia kata ala qauli man ja'ala dzalika amran. Ini ada pendapat siapa kata ini adalah perintah. Ai la tubaddilu fitrallah, yang kamu ubah ciptaan Allah Taala, fitrah Allah. Wada'un nasa ala fitratihim, dan biarkan manusia atas fitrah mereka. Manusia atas fitrah dia adalah beriman, bukannya kufur. Kama sabata fi sahih, macam sabit dan sahihain dan Bukhari Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu al fitrati, semua anak dilahirkan di atas fitrah, semua anak dilahirkan di atas fitrah. Fa abawahu yuhawidani, maka ibu bapa telah menyahudikannya, wa yunassirani, menasranikannya, wa yumajjisani, dan memajusikan dia. Okey, maksudnya anak terlahir lawan Yahudi, lawan Nasrani, lawan Majusi adalah Islam lah. Islam. Fitrah tu adalah Islam. So agama Allah Taala tu tak boleh diubah, adalah Islam. Kama tu ladul bahimatu, kama tu ladu bahimat al bahimatu bahimatan tulidu, kama tulidu al bahimatu bahimatan jam'a. Ya. Salah baca pada sini. Kama tuntiju, ya. Tuntiju, ada tuntiju. Tanah tajam, ya. Ada lafaz lain, lafaz datang apa ni? Tak datang dengan tulidu. Tuwalidu. Tuwalidu. Kama tuwalidu, macam dia melahirkan. Al-bahimatu, binatang. Dari riwayat lain datang tuntiju, menghasilkan. Al-bahimatu binatang, bahimatan jam'a, binatang yang macam lembu, lahirkan lembu. Yang jam'a, yang anggota badan dia cukup. Hal tajiduna biha min jada'a, ada tak kamu dapati padanya, pada binatang yang dilahirkan tu, binatang yang apa? Terpotong anggota tubuh dia. Hudung tahu, terpotong tak ada. Hudung ada. Kadang-kadang. Itu syaitan berlaku. Tapi pada sudut yang lain, tidak, benda tu dia memang jadi macam tu, cukup anggota. Bukan dilahirkan terpotong, dipotong oleh orang, bukan lahir kena potong. Asalnya adalah cukup. Ofisar Muslim dan Sahih Muslim, an Iyad bin Himar, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu, qala Allah azza wa jalla, berkata Allah azza wa jalla, inni khalaqtu ibadi hunafa'a, ini aku ciptakan hamba-hambaku tulus, di atas agama yang benar. Faja'athum syayatin, maka datang pada mereka syaitan. Fajtalathum an dinihim, lalu ia hirik mereka, tarik mereka, berdaya mereka daripada agama mereka. Wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum, lalu mereka, syaitan tu haram ke atas mereka apa aku halalkan untuk mereka. Benda halal aku halalkan, mereka jadikan haram. Syaitan punya pun cara kan, untuk menjadikan kita ikut perintah dia, mengikut perintah Allah Taala. Agama tadi Allah Taala suruh kita sembah Allah Taala. Ya, tak ada sembahan yang lain kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Yang diharamkan pun Allah Taala haramkan. Halal pun Allah Taala halalkan. Bila Allah Taala haramkan baru diharamkan. Kalau tak diharamkan maka dia kembali kepada benda yang harus. Okey.
Wa qala Allah firman lepas tu, "Wa may yattakhidh syaitana waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina." Meskipun mengambil syaitan sebagai pelindung selain daripada Allah Taala, maka telah rugi dengan rugi yang sangat-sangat nyata. Ai faqad khasira dunya wal akhirah, dia telah rugi dunia dan akhirat. Wa tilkal khasaratu, dan kerugian itu la jabralah, tiada penampung baginya. Dia kita rugi boleh ada tampungan, kita boleh tampal balik. Tapi yang ini kerugian yang tak ada siapa boleh patut tampung. Wal istidrak li fa'itiha, dan tiada penemuan semula, mendapatkan semula bagi orang terlepas akan ia. Terlepas, dia ambil syaitan sebagai pelindung, maka dia terlepas satu benda yang penyelamatan yang tak akan dapat balik, akan dapat semula. Allah Ta'ala firmankan lagi menceritakan tentang syaitan punya kerja. Ya'iduhum wa yumannihim, dia akan janjikan mereka dan dia impi-impikan kepada mereka. Wa hadha ikhbarun 'anil waqi'i, dan ini pemberitahuan tentang benda realiti yang berlaku. Fa inna syaitana ya'idul awliya'ahu, dan syaitan menjanjikan orang-orang lindungannya, wa yumannihim, dan mengimpikan mereka bi annahum humul faizun, mereka lah golongan yang berjaya. Fid dunya wal akhirah, dunia juga di akhirat. Tak ikut sunnah Nabi tapi berjaya. Tak ikut sekian-sekian berjaya. Ini masalah lah. Jadi diimpi-impikan. Kan diimpi-impikan, mereka rasa mereka yang berjaya. Okey. Faqad kadziba wa aftara fi dhalika. Artinya telah berbohong syaitan dan mengadakan penipuan pada perkara itu. Walihada qala, kerana ini syaitan, kerana ini Allah Ta'ala firmankan, dalam Quran sambungan tu, wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura, dan tiadalah syaitan janji mereka kecuali tipu daya sahaja. Kama qala Ta'ala mukhbiran an iblis yaumul ma'ad. Macam Allah Ta'ala memberitahu mengenai iblis. Dia bercakap nanti pada hari pembalasan, hari kembali kepada Allah Ta'ala, dan surah Ibrahim ayat yang ke-22. Allah Ta'ala nyatakan apa? Wa qala syaitan lamma qudiyal amru, dan berkatalah syaitan apabila diputuskan akan urusan. Inna Allah wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum. Sebenarnya Allah Ta'ala telah janji kamu dengan janji yang benar, dan aku buat janji pada kamu juga. Fa akhlaftukum, lalu kuasai kalian. Allah janji, aku janji. Allah janji benar, aku janji juga, tapi aku dapat kuasai kamu. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. Jadilah untuk aku ke atas kalian sebarang kuasa kecuali bahawa aku seru kalian, lalu kalian apa? Menyahut kepadaku. Itu je. Dia kempen je. Syaitan tak ada kuasa untuk tarik kita ikut dia. Syaitan ada kebolehan untuk mengajak kita ikut dia. Dia bukan paksa kita, dia tak paksa. Fala talumuni, maka jangan kalian cela aku. Walumu anfusakum, namun celalah diri kamu sendiri. Ma ana bimusyrikum, tidak aku boleh jerit kepada kamu. Wa ma antum bimusyrihi, kamu pun tak jerit aku. Kamu tak boleh tuduh aku tak tuduh kamu. Ini syaitan cakap. Ini sebenarnya aku kafartu bima asyraktumuni min qabl. Aku kufur dengan apa yang kalian sekutukan aku dengannya. Kalian sekutukan aku sebelum daripada ini. Dan kamu menyekutukan dengan aku kufur dengan sebab aku tak setuju. Inna zalimina lahum adzabun alim. Allah pun seru. Lepas tu sebenarnya orang-orang zalim, untuk mereka ada adab yang pedih. Ibrahim ayat 22. Timbul tajuk. Memang kita takkan boleh nak tarik balik, kerana ini adalah di antara perkara yang memang syaitan akan buat pada kita. Sebab tu saya kata ulang balik. Jangan kita sangka bahawa syaitan tak boleh datang goda kita dalam keadaan kita buat kebajikan. Kita nak dekat diri pada Tuhan, pun syaitan datang. Baca Quran pun syaitan datang. Tapi kita dalam masyarakat Islam kita ni ada angan-angan kalau kita zikir banyak sangat, hati kita bersih, syaitan pun tak boleh datang. Ini semua angan-angan kosong. Sebab kita punya qarin masih kafir. Sebab tu kena jaga sikit. Allah katakan, ulaika, mereka itulah ay al-mustahsinuna lahu fima wa'adahum wa mannahum. Orang-orang yang merasakan baik, rasa elok terhadap syaitan pada apa yang dijanjikan mereka dan juga impikan mereka. Ma'wahum jahannam, tempat kembali mereka adalah jahannam. Al-masiruhum wa ma'aluhum yaumul hisab wa yaumul hisabihim. Wa ma'aluhum wa masiruhum wa ma'aluhum yaumul hisabihim. Di tempat kembali mereka dan tempat pengakhiran mereka, tempat penamat mereka, tempat pengakhiran mereka, yaumul hisab, pada hari penghisaban amalan mereka. Wala yajiduna anha mahisa, dan mereka tak dapati daripada jahannam ni mahisa sebarang pengalih. Itu pengalih. Maksud pengalih tadi atau tempat lari, maksud dia laisa lahum anha manduhatan. Jadi untuk mereka daripada neraka sebarang pengalih. Dia masrifah manduhata, penyelamat, pengalih, wala khalas, pelepas,
wala manas, tidak juga pemberi pemberi pertolongan. Tak ada. Tak ada. Minta tolong, tempat tolong tak ada, tempat lepas tak ada, tempat beralih tak ada, tempat selamat tak ada. Semua tak ada. Yang Allah nyatakan. Okay, so berhenti saya. Okay, kemudian Allah sambung lagi menceritakan, lepas cerita keadaan orang yang kufur, orang yang buat kesyirikan, apa jadi pada mereka, Allah sebut pula keadaan orang yang bertakwa, apa jadi pada mereka. So maka kalau Ta'ala hal su'ada, ini cakap kaedah biasa dalam Quran. Lepas sebut tentang neraka, lepas sebut syurga. Lepas syurga, sebut neraka. Sebut kebaikan, sebut keburukan. Tak pernah datang dengan satu bentuk. Allah akan berbandingan. Sebab dia nak bagi option pada kita. Ini kalau kamu kufur, ini kalau kamu beriman. Okay. So maka kalau Ta'ala hal su'adai al-atqiya. Kemudian Allah Ta'ala menyebut keadaan orang-orang berbahagia yang bertakwa. Wa ma lahum fi ma'alihim minal karamati at-tammati. Dan apa yang untuk mereka pada tempat kembali mereka, tempat pengakhiran mereka yang berupa kemuliaan yang sempurna. Taman sempurna. Faqala, maka Allah Ta'ala firman, walladzina amanu wa amilus solihat. Sementara orang-orang beriman dan beramal soleh. Adapun orang beriman dan beramal soleh, hai saddaqa qulubuhum wa amilat jawarihum. Mana membenarkan, kalbu-kalbu mereka membenarkan dan beramal anggota tubuh mereka. Iman mesti ada dengan amal soleh. Bukan iman percaya tapi tak beramal, tak nilai. Bahkan orang yang beriman tak beramal, maka dia penipu. Beriman tak beramal, korang beriman tapi tak beramal, maka tipulah. Sebab benda tu logik, bila kita tahu benda tu bahaya, kita akan jauh ni. Benda tu kebaikan, kita akan sibuk dapatkan. Kalau kita duduk diam, kalau kita tahu bahawa akhirat itu benar, kenapa kita tak buat kerja? Okey. Jadi maksud dia, benarkan hati mereka, membenarkan diri dan juga bekerja anggota tubuh mereka. Bima umiru bihi minal khairat, dengan apa diperintahkan dengannya daripada kebajikan-kebajikan. Kebaikan-kebaikan akan suruh. Hati dia percaya, membenarkan, dan anggota tubuh dia akan beramal. Wa taraku ma nahu anhu minal munkarat. Mereka tinggalkan apa ditegah mereka daripadanya, daripada benda-benda mungkar. Orang-orang ni sanadkhiluhum jannatin tajri min tahtil anhar. Kami akan masukkan mereka kebun-kebun, taman-taman yang akan mengalir di bawah, dari bawahnya sungai-sungai. Ay yusrifunaha, okey, haitsu sya'u wa aina sya'u. Mereka pergi beralih-alih dalamnya macam mana mereka kehendaki dan di mana mereka kehendaki. Di mana mereka hendak, mana mereka hendak, mereka boleh buat apa suka dalam taman-taman tersebut. Khalidina fiha, kekal mereka dalam selama-lamanya, ay bila zawalin wal intiqal, tanpa kehilangan, tanpa peralihan. Tak berpindah dah. Bila kita duduk kat dunia ni ada perpindahan, tapi kat sana nikmat sangat besar sampai tak ada siapa inginkan berpindah daripada itu. Cara sebut dalam akhir surah surah Al-Kahfi kan, orang kan iaitu innal ladzina amanu wa shalihat kan nuzula khalidina fiha la yabghun anha hiwala. Mereka tak nak daripadanya beralih. Tak nak beralih sebab sangat nikmat. Kita kat dunia nikmat dah ada tapi sentiasa nak beralih. Dan kita nak rumah, dapat rumah kita nak benda lain pula. Dapat kereta nak benda lain pula. Sentiasa tak pernah berhenti. Okey. Wa'dallahi haqqan, ini janji Allah Taala yang sebenar-benarnya. Adalah benar ai hada wa'dullah, ini adalah janji dari Allah Taala. Wa'dullah ma'lumun hakikatan. Ma'lum hakikatan dia kata annahu waqi'un la mahalata, dan janji Allah sedia diketahui secara hakiki bahawa ia terjadi, akan terjadi. Tidak ada sebarang kemustahilan. Tak ada sebarang penyekatan, pasti berlaku. Walihada akada bil masdari ad-dali, masdar ad-dali ala tahqiqil khabar. Ini dia tegaskan dengan sumber, okey, yang menunjukkan dengan masdar, dengan masdar apa yang menunjukkan masdar tu haqqa tu. Masdar tu wa'dallah haqqa. Haqqa tu adalah masdar mutlak. Itu penegasan. Dia kata jadi Allah akan tegaskan dengan masdar yang menunjukkan kepada perealisasian khabar. Bahawa qauluhu haqqa, itu kata firman Allah Taala haqqa, hakiki, pasti berlaku, sebenar-benarnya. Semua qala Allah Taala firman betul, man asdaqu minallahi qila, dan siapa lebih baik, siapa lebih benar daripada Allah Taala daripada segala kata, dari segi kata-kata. Ai la ahada, tiada sesiapa asdaqu minhu, lebih benar banding Allah Taala. Qaulan jika kata wa khabar, dan pemberitahuan. Kata-kata yang tahu tak siapa lebih benar daripada Allah Taala. La ilaha illahu, tiada Tuhan, tiada ilah kecuali dia. Wala rabb siwa, yang rabb pentadbir selain dia, tak ada sembahan selain dia, dan tiada pentadbir selain dia.
Wa kana Rasulullah SAW yaqulu fi khutbatihi, dan baginda SAW dahulu berkata dalam khutbah baginda, inna asdaqal hadisi kita kalamullah. Ini sebenar-benar cerita adalah kalam Allah. Wa khairul hadi, dan sebaik-baik petunjuk hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah benda-benda diada-adakan daripada perkara tersebut. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap kullu muhdatsatin bid'ah, setiap yang diadakan itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap yang bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu dhalatin finnar, dan setiap sesat itu adalah dalam neraka. Nabi beritahu tentang jangan menambah agama, minta terangan. Saya tengok macam kata-kata ni tak disukai ni. Orang suka buat bid'ah, dia tak akan baca hadis ni. Sebab hadis ni tak membenarkan mereka untuk bid'ah. Bukan membolehkan mereka untuk bid'ah. Bahkan Nabi terang-terang kata semua yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Dan kalau kata bukan semua, saya setuju. Semua kalau dari segi sudut masa kehidupan tidak, tapi semua daripada agama ya. Semua agama ya. Adapun dalam masalah kehidupan, cara kita kenderaan kita, cara kita makan, masak nasi macam mana, makanan tempatan kita apa, itu semua dia tak ada masalah. Berubah tukar pun tak ada masalah. Tapi agama, cara mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala, cara dekat diri kepada Allah Ta'ala, dapat pertolongan Allah Ta'ala, itu hanya boleh diajar melalui cara Nabi SAW sahaja. Siapa-siapa ada cara lain, maka dia telah tersesat. Dia telah ada bid'ah yang sesat, dia kata. Dan semua sesat itu adalah dalam neraka. Semua sesat dalam neraka. Okey, baik. Jelas. Okey, wallahu a'lam. Ada soalan? Ada saja. Okey. Ustaz, masih boleh dikira orang beriman ke? Mereka membolehkan minta bubur. Ikut pada tajuk tersebut, syiriklah. Nak kata benda lagi. Macam Mirza Ghulam Ahmad Qadiani. Bila contohnya, bila orang tu mengaku Mirza Ghulam Ahmad ni adalah Nabi. Atau macam orang yang kata Kaha Al-Kadzab tu Nabi. Kita nak kata Islam lagi ke? Islam dia, mukmin. Mukmin dia. Mukmin. Orang yang percaya Kaha Al-Kadzab tu adalah Rasul. Kalau ikut pada geng-geng yang sesat, tarikat sesat, dia kata tak mustahil. Allah Ta'ala boleh buat apa saja dia nak. Itu tak mustahil. Allah Ta'ala boleh dia utuskan Nabi yang terakhir. Nabi-nabi lain untuk bangsa-bangsa lain. Itu hak Allah Ta'ala. Siapa kita nak halang? Itu kalau kita kata kalau ikut pada possibility yang ikut pada ilmu kalam, semua boleh. Dalam Islam kita ada manhaj salaf. Tak ada siapa lepas Nabi jadi Rasul. Macam tengok masalah, tak ada siapa minta selain Allah Ta'ala. Macam kita kata, tak apa minta selain Allah Ta'ala, masih mukmin. Tak mana iman dia? Iman tak mana? Soalan. Kita tanya balik kan. Mana orang tu yang percaya Mirza Ghulam Ahmad, dia solat. Tapi dia percaya Mirza Ghulam Ahmad Qadiani itu sebagai utusan Tuhan. Atau contoh macam apa Kasim Ahmad. Dia mengaku dia Muslim. Dia mengaku Muslim. Bahkan orang yang macam Kaha Al-Kadzab yang pengikut, dia mengaku Muslim. Mengaku masih lagi beriman dan Islam. Soalan kita yang belajar dah agama, Islam tu rukun berapa? Iman rukun berapa? Takkan kita faham-faham lagi. Saya nak kata beriman, tang mana iman dia? Sebab Allah sebut dalam Quran menggambarkan tentang apa? Tentang orang-orang yang menyeru selain Allah Ta'ala. Ya. Wa ma yu'minu aktsaruhum illa hum musyrikun. Surah Yusuf ayat 106. 106 Surah Yusuf. Cek. Kalau orang tu kata macam mana boleh beriman tapi jadi syirik? Okey, mari kita baca dalam Quran. Okey, macam contoh macam apa? Dalam tajuk ni okay. Surah Yusuf ayat 106. Baik nak kita tunjukkan juga. Tunjukkan tak nampak kan? Okey, sekejap. Okey. Stop share. Okey. Saya share lagi. Surah Yusuf.
Surah Yusuf ayat 106. Saya lambat sikit. Okey. 106. Okey, 106 yang Allah terangkan berkenaan dengan tajuk. Okay, 106. Kita nak habis apa? Penghujung surah Yusuf. Kita surah Yusuf ayat 106. Nampak sikit kita nampak ni lah. Okay. 106. Oh, okey. Ya, aduh. 106. Okey. Dia okey, lepas Allah Taala ceritakan kisah Yusuf alaihissalam, Allah Taala katakan apa? Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Itulah daripada berita-berita baik yang kami wahyukan kepada engkau. Wa ma kunta ladaihim idh ajma'u amrahum wa ma hum yamkurun. Engkau tidak ada di sisi mereka, hai Muhammad, ketika mereka menggabungkan akan urusan mereka. Mereka bersepakat dengan urusan mereka dan mereka membuat tipu daya. Ini kisah Abi Yusuf. Wa ma aktsarun nasi walau harus bimu'minin. Dan tidaklah kebanyakan manusia sekalipun kau bersungguh orang beriman, menjadi orang beriman. Dan kau sungguh mana pun bukan kebanyakan manusia akan beriman. Wa ma tas'aluhum 'alim min ajr. Dan kau tak minta pun pada mereka sebarang upah. In huwa illa dzikrul alamin. Nanti adalah aku beritahu engkau benda ni kecuali ingatan untuk sekalian alam. Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum 'anha mu'ridun. Dan betapa banyak daripada bukti-bukti daripada tanda di langit dan di bumi, mereka berlintas padanya dan keadaan mereka berpaling. Berpaling. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tidak beriman mereka dengan Allah kecuali mereka musyrik. Mana mereka beriman, percaya Allah Taala Tuhan, dan mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala katakan tak banyak beriman. Jadi banyak mereka ni kalau beriman pun kan mereka takkan beriman kebanyakan mereka kecuali dalam keadaan musyrik. Ini benda yang kita kata berlaku tadi. Memang kita kata memang terjadi sedemikian perbuatan mengada-adakan ataupun cuba untuk mendatangkan dengan tajuk selain ajaran Nabi SAW dan berakhir dengan buat benda syirik. Memang itu syirik tak ada siapa pun kata tak syirik. Benda berkenaan. Bahkan saya kata modus operandi dia serupa. Macam mana orang Cina sembah patung, bukan sembah, dia kata ke Tuhan. Itu atuk nenek kami baik dengan Tuhan. Yang ini pun sama. Ini bukan Tuhan, tapi ini adalah wali yang dekat dengan Tuhan. Apa beza? Apa beza dia? Baik. Okey, baik. Ada soalan lain? Tak ada Tak ada, Ustaz. Tak ada, okey. Wallahu a'lam. Kita berhenti sini. Sambung kemudian. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.